mana susuk tubuh ni seolah-olah menyerupai satu kelibat lelaki tua. Yang dikata lelaki tua dengan rambutnya berwarna putih dan kemudian mukanya yang pucat serta menyeramkan. Gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka, nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Hasbullah. Yang mana Hasbullah ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia sedang menyaksikan sesi meruqyah ataupun berubat di rumah abang ipar dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Hasbullah bagi tahu yang dia ni tinggal di Selangor dan dia juga bekerja di Selangor lah, yang mana dia bekerja di sebuah syarikat perbankan. Okey, dia ada seorang kakak yang mana suami kakak dia ni adalah seorang, kita boleh gelar dia sebagai ustaz, sebab abang ipar dia ni jenis yang boleh ubatkan orang ke, sekiranya ada macam pendamping ke kan, ataupun kerasukan ke, dia boleh bantu. Ini apa yang ditulis kat dalam email lah. Dan pernah berlaku satu kali yang mana dia dapat tahu yang mana dalam office dia ni, salah seorang daripada rakan dia ni, orang rumah dia macam terkena gangguan tau, macam meracau. Benda ni berlaku selepas mereka ni pulang daripada Indonesia. Dia orang pergi bercuti dekat sana lah. Dan bila balik saja ke sini, isteri kawan dia ni macam saya cakap tadi lah, macam kan meracau, lepas tu menangis, kadang-kadang ketawa. Ini apa yang dia tulis kat dalam email. Okey, dan kawan dia ni pula dah berubat banyak tempat, tapi still juga tak, orang kata tak berjaya lah. Dan pernah satu kali ni yang mana si Hasbullah ni waktu tu dia tengah lunch lah, lunch tengah rehat kan, dia pun keluar untuk pergi makan. Dan kemudian dia singgah kat satu kedai makan ni. Dan kemudian bila dia sampai je dekat kedai ni, dia cakap dia nampak ada satu meja yang ada satu kelibat lelaki yang sedang duduk, dan lelaki ni seolah-olah macam dikenal tau. So dia tengok, ini si kawan dia ni kan, kawan pejabat dia. Dia tak tulis nama kawan dia dalam email lah. So dia pun pergi ke meja tu, dia duduk sekali dengan kawan dia. Kawan dia ni just muka macam runsing, sedang memikirkan sesuatu, just order air je, tak makan. So dia pun duduk, order makan, dan kemudian dia cuba berbual, mulakan perbualan dengan kawan dia. Cuba, kawan dia ni macam tak berminat lah untuk memulakan apa-apa perbualan kan. Jadi dia tanya, kau kalau ada masalah kau ceritalah dekat aku, kot lah aku boleh tolong. Dia cakap tu, ni ada masalah duit ke apa? Bukanlah, kau macam tak tahu pula aku ada masalah apa.
Pasal isteri kau Yelah, isteri aku ni, aku dah pening dah. Aku tak tahu nak bawa pergi mana. Duit pun dah banyak habis. Dia cakap macam tu. So si Hasbullah ni macam kesian. So dia cakap dengan kawan dia macam ni, abang ipar aku, orang gelar dia ustaz tau. Dia ni macam boleh lah, ada kebolehan untuk pulihkan orang kena rasuk ke, ataupun terkena buatan orang ke. Apa kata kalau kau cubalah ikhtiar dekat abang ipar aku. Dia cakap macam tu. Boleh ke? Cubalah, nama pun ikhtiar. Kita hanya mampu merancang kan, Tuhan yang menentukan. Mana tahu kali ni okey. Dia macam meyakinkan kawan dia. Sebab kawan dia ni dah mula macam down kan. Dah pergi mana-mana tempat pun sama je. So kawan dia kata, tengoklah nanti. Kau cakap betul, kalau kau okey, aku telefon abang ipar aku. Aku sendiri deal dengan dia bila kita nak pergi apa semua. Boleh ke? Tapi last time aku bawa isteri aku, dia meracau dalam kereta tau. Susah, aku nak drive pun payah. Tak apa, macam ni, okey. Hari yang kau nak pergi tu, aku datang ambil kau. Betul ke lah? Dia kata, betul, tak apa, aku tolong kau lah. Aku pun kesian lah, kita satu tempat kerja kot, dia cakap tu kan. Terima kasih lah. Kawan dia betul-betul terima kasih pada dia lah. Dia pun telefon abang ipar dia, dan kemudian dia tanyalah bila abang ipar dia free apa semua kan, sebab dia nak datang. Abang ipar dia pun bagi tahu tarikh dan sebagainya untuk dia datang. Dipendekkan cerita, dia pergilah ke rumah kawan dia tu. Yang mana hari yang dia nak pergi bawa isteri kawan dia ni dia pun datang dengan kereta dia, dan kemudian nampak isteri kawan dia ni sedang dipimpin oleh rakan dia. Pimpin, isteri dia macam jalan, muka dia macam muka yang sedang marah tau. Muka yang sedang marah dengan mata yang orang kata terbeliak ni, macam marah gitu. So dia kata okey, dia just diam je lah. Kawan dia buka pintu belakang kereta, lepas dia kata, lah aku masuk lah. Masuk cepat-cepat. Okey, dia pun masukkan isteri dia, dan kemudian kawan dia ni pun masuk. So duduk. Okey, si isteri kawan dia ni duduk dekat belakang dia lah, yang mana kawan dia ni pula duduk di, orang kata, belakang kerusi penumpang sebelah kiri. Hasbullah ni pun cakap, okey, kita gerak sekarang. Dia gerak. Dia pun mulakan perjalanan. Dalam perjalanan ni, isteri kawan dia ni bertanya-tanya tau dekat suami dia, yang mana dia kata, bang, kita nak pergi mana? Abang nak bawa saya pergi mana ni? Dia kata, kau nak bawa aku pergi mana? Dia cakap dengan Hasbullah. Hasbullah ni just diam je bawa kereta. Sambil-sambil tu dia pantau juga daripada cermin pandang belakang ni. Bila dia tengok je kat cermin pandang belakang ni, dia kata dia tak boleh tengok lama. Sebab isteri kawan dia ni sedang tengok dekat cermin tu, seolah-olah macam pandang ke arah dia lah yang sedang memandu. Dan Hasbullah cakap, bila dia pandang saja mata isteri kawan dia ni, dia ada satu perasaan yang dia sendiri tak dapat nak gambarkan tau. Macam seram, macam satu, orang kata, perasaan yang menakutkan. Macam tu. Dia pun pandang depan, bawa je kereta, tak cakap apa-apa. Yang isteri kawan dia ni macam bertanya. Lepas tu gelak, tiba-tiba menangis tau. Yang orang kata tenangkan suami dia lah, ataupun rakan kepada Hasbullah ni. Sampai saja rumah abang ipar dia dah memang siap buka pintu apa semualah. Bawa lah masuk isteri kawan dia ni, apa semua, duduk. Okey, dia pun nampak lah ada kakak dia apa semua kan. Okey, abang ipar dia pun mulakanlah sesi rawatan ni dengan membaca ayat apa semua kan. Baca. Yang isteri orang ni mula-mula menangis. Menangis. Lepas tu tiba-tiba dengar suara garau tau. Macam bukan suara perempuan lah. Suara seakan-akan seorang lelaki tua. Menyebabkan semua dalam rumah tu waktu tu senyap, diam je. Yang hanya bersuara isteri kepada rakan dia ni, dan juga abang ipar dia yang sedang membaca ayat suci. Okey, baca. Si Hasbullah ni kata tak tahu macam mana. Dia ni just duduk sebelah kawan dia ni lah. Okey, kawan sekerja dia ni. Dan dia keluarkan telefon bimbit dia. Sebenarnya benda ni tak boleh lah. Abang ipar dia tak bagi tau. Ambil gambar ke, rakam ke, sewaktu orang kata sesi meruqyah ni sedang dijalankan. Tapi Hasbullah ni cakap tak tahu macam mana. Dia kata dia macam nak curi-curi lah rakam kan, apa yang abang ipar dia tengah buat. Dia pun onkan kamera, dan kemudian dia rakam. Dia letak dekat bawah je lah, dia cakap. Rakam, dan digerakkan. Pandang ke arah kawan dia yang berada di sebelah, dan kemudian rakam balik isteri orang ni. Rakam, sampailah selesai. Isteri orang ni dah mula macam okey sikit tau.
macam okey sikit. Dan kemudian abang ipar dia cakap dengan sebelah ni, okey, nanti cakap dengan kawan-kawan ni, yang isteri dia ni kena bawa ke sini lagi beberapa kali lah. Ada beberapa sesi lagi untuk pulihkan sepenuhnya. Sebab ada benda yang ikut dia daripada Indonesia ni. Tapi tak pastilah si diorang ni berdua pergi ke mana ke, masuk hutan mana ke, dia tak pasti. Tapi benda ni ikut daripada sana tau. So dia cakap dengan abang ipar dia, bang, kau cakap terus je lah dengan suami dia, kan senang. Tak adalah, dia kawan kau cakap je lah bang. Okey. Abang ipar dia pun cakap lah, terangkan satu persatu kepada suami ataupun rakan kepada Hasbulah ni. Okey, rakan dia pun angguk je lah, okey bang, nanti saya akan datang lah lagi beberapa kali kan. Okey, dia pun masuk ke dalam kereta dan kemudian hantarlah kawan dia ni balik ke rumah. Dah hantar kawan dia apa semua, dia pun dalam perjalanan balik ke rumah juga. Okey, dalam perjalanan dia nak balik ke rumah ni, dia kata hati dia rasa sangat-sangat tak sedap tau. Macam ada benda yang belum selesai. Ini apa yang ditulis. Tapi dia just orang kata tak endahkan dan kemudian bawa kereta dia sampai ke rumah dia balik. Sampai ke rumah dia belum kahwin lagi Dia sampai je ke rumah, dia buka pintu rumah dia dan kemudian dia mandi dan dia balik waktu tu pun dah hampir tengah malam. Okey, lepas dia mandi, dia kata dia baring. Okey, sambil tu dia layan telefon dululah sebelum dia tidur. Tiba-tiba dia tergerak hati. Dia kata, apa kata kalau dia nak tengok kan video yang mana dia rakam waktu sesi meruqyah ni sedang dijalankan. Dia pun tengok balik. Tengok. Tiba-tiba dia ternampak ada sesuatu yang pelik di dalam video tersebut. Yang mana waktu dia sedang merakam, kan saya kata tadi, ada sekali tu dia rakam, dia halakan ke rakan dia yang berada di sebelah kan. Muka rakan dia waktu tu memang orang kata sedang resah lah, ialah isteri dia kan. Tapi yang menarik perhatian Hasbulah ni adalah satu susuk tubuh yang boleh kita katakan susuk tubuh yang menyeramkan lah, berada di sebelah rakan dia ni. Rakan dia ni tahu, yang mana susuk tubuh ni seolah-olah menyerupai satu kelibat lelaki tua. Yang dikata lelaki tua dengan rambutnya berwarna putih dan kemudian mukanya yang pucat serta menyeramkan. Apabila Hasbulah nampak je kelibat tu, dia pause tau. Dia pause dan kemudian dia zoom. Dia kata dia tak nampak betul-betul jelas, tapi memang nampak satu susuk tubuh kepala dan kemudian ada badan. Dan susuk muka itu seolah-olah macam lelaki tua lah. Dia pun direct WhatsApp kawan dia malam tu juga. Dan kemudian dia cakap dengan kawan dia, aku ada terakam penampakan waktu sesi berubat tu. So dia cakap dengan kawan dia kan. Kawan dia pun cakap, hantar video tu kat aku nak tengok. Dia cakap, okey, aku hantar sekarang. Dia pun cubalah hantar melalui WhatsApp ni lah. Hantar, tak boleh. Benda tu fail tau. Dia loading, fail. Loading, fail. Macam tu. Dan bila dia dah cuba beberapa kali, Hasbulah cakap, dia bagi tahu kawan dia yang mana besok pagi je lah aku try. Ni pun dah tengah malam ni kan. Aku dah mula mengantuk ni. Tak apa. Besok kau hantar. Okey. Dia pun letak telefon dia dekat sebelah kepala dan kemudian dia tidur. Dia tidur. Waktu dia sedang tidur, tiba-tiba dia terdengar telefon dia seakan-akan macam vibrate tau. Vibrate. Macam tu. So dia pun bangun daripada tidur macam tersentak lah. Dia tersentak daripada tidur dia dan dia pandang telefon dia. Telefon dia tak menyala pun. Kalau notification masuk, mesti akan menyala dia punya skrin kan. Tapi skrin tak menyala waktu tu. Dia pun ambil telefon dia dan kemudian dia tengok tak ada apa-apa notification. Langsung. Dan kemudian dia letak balik handphone tu dekat meja sebelah katil dia ni. Dan apabila lepas kita tengok telefon kan cahaya kan, kita tutup je telefon tu, mata kita akan ambil beberapa second untuk nampak balik dalam bilik ataupun suasana dalam bilik yang gelap ni. Bila dia letak je telefon, dia baring kan, dalam dia terkebir-kebir ni, bila dia dah mula nampak dalam bilik dia ni, dekat sebelah almari baju dia. Yang mana sebelah almari dia ni adalah pintu lah. Betul-betul di depan pintu ni, pintu yang tertutup ni, ada satu susuk tubuh seorang lelaki tua yang sedang berdiri membelakangkan dia. Yang mana kepala dia ni
melekat ataupun menghadap ke pintu lah, menyebabkan Hasbullah ni terus astaghfirullahalazim, pejam mata dia dan kemudian terus baca apa yang dia tahu kan. Baca apa yang dia tahu dan kemudian dia buka balik mata. Dia mengharapkan benda tu tak adalah, dan benda tu memang betul-betul berlaku. Bila dia buka je mata, dah tak nampak dah lagi kelibat tu. Dan kemudian bila keesokan paginya dia bangun, dia nak hantarlah video yang dia cakap tadi tu kepada kawan dia. Tapi bila dia check dalam telefon ni, ini yang misteri dia cakap. Dia tak jumpa mana video tu. Video rakaman pada malam tu dia tak jumpa. Puas dia cari dekat, orang kata bahagian, dia kata telefon dia ni kalau kita delete, dia akan masuk pada satu lagi folder tau. Yang mana folder ni barang-barang yang ataupun gambar-gambar ke video yang dia delete. Kalau dia delete dekat dalam folder ni, baru benda tu betul-betul hilang. Ini apa yang dia tulis Tapi yang peliknya dia check dekat dalam orang kata folder delete tu pun tak ada. Dekat gallery dia pun tak ada. Dia pergi dekat bahagian gallery kamera pun tak ada. Menyebabkan bila dia masuk kerja, kawan dia tanya dekat dia, mana video yang kau cakap tu? Ya, aku minta maaf, aku nak hantar pada kau, tapi video tu dah hilang, aku tak tahu dekat mana. Aku pasti aku tengok video tu malam masa kita hantar isteri kau tu. Tapi besok pagi tu aku dah tak nampak dah video tu kat mana. Dan malam tu aku kena gangguan tau. Aku nampak lelaki tua tu seolah-olah berada dalam bilik aku. Dia cakap macam tu. Kawan dia kata waktu tu, kawan dia punya bulu roma beremang. Walaupun dia cakap waktu tu siang tau, tapi kawan dia rasa macam, kau biar betul. Dia cakap, betul, benda tu macam ikut aku pula. Dia cakap, habis isteri kau macam mana? Isteri aku okey dah, macam dah okey sikit. Tapi kena pergi lagi lah jumpa rumah abang ipar kau ni. Alhamdulillah lah, terima kasih lah kau tolong aku. Dia berterima kasih pada Hasbullah lah. Dan Hasbullah cakap, tak apalah kan, kita kawan, saling membantu. Dia cakap macam tu. Dan kisah dia habis kat situ, menjadi tanda tanya kepada Hasbullah sehinggalah ke hari ni, ke mana pergi video tu. Dia kata kalau video tu masih ada, dia boleh sharekan kepada kita dekat sini, dekat Sembang Kopi. Tapi sebabkan video tu dah hilang, dia pun tak sempat hantar dekat kawan dia pun. Jadi video tu gaib macam tu je. Tapi pengalaman seram ini dia memang tak dapat lupakan lah sehingga ke hari ni. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hasbullah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Rara. Yang mana Rara ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia ingin menggunakan lift di apartmen rumah dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Rara bagi tahu yang dia ni tinggal di Putrajaya dan kisah pengalaman seram ini berlaku dah lama, tahun 2011. Yang mana pada waktu tu dia ni tinggal di orang kata Putrajaya ni dengan parents dia lah. Yang mana adik-beradik dia yang lain dah berkahwin dan kemudian dah pun tinggal di luar. Jadi yang tinggal dengan mak ayah dia hanya dia seorang. Pernah berlaku satu malam yang mana Rara ni cakap dia berada di bilik dia lah sedang tidur. Dan kemudian dia terdengar bunyi ketukan di pintu bilik dia. Tek 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 tek. Macam tu. Jadi bila dia terdengar tu, dia tersedar. Sebab dia kata dia ni memang mudah tersedar tau. Dengar bunyi sikit pun dia dah tersedar. Maknanya bukan tidur mati lah. Jadi dia pun bangun, duduk, dia kata, kejap. Dia cakap macam tu kan. Dia pun duduk dengan mata yang dah berpisat-pisat ni ataupun terkebil-kebil ni. Dia bangun daripada duduk dia ni, terus berjalan menuju ke arah pintu. Dia buka daun pintu dia dan kemudian dia nampak di depan pintu dia, mak dia sedang berdiri. Mak dia sedang berdiri. Jadi dia cakap dengan mak dia, "Kenapa ni mak? Kejut tengah-tengah malam ni." Dia cakap macam tu. "Tak, macam ni, mak ingat nak minta engkau bawa ayah pergi klinik lah." Dia cakap macam tu. Kenapa ni mak? "Ayah kau ni demam, badan dia panas sangat ni."
Sejak bila pula dia demam? Daripada petang tadi dia dah dedor dah. Badan dah mula macam panas dah. Tapi malam ni panas betul. Dan mak tengok dekat dapur pula tak ada ni lah, tak ada Panadol, kita dah habis. Lah, ya ke? Boleh. Mak pergi cakap dengan ayah pergi siap. Orang siap jap. Okey, dia pun masuk dalam bilik, pergi ke bilik air, cuci muka dan sebagainya. Dia keluar balik daripada pintu bilik ni, dah siap pakai tudung semua dah ni. Dia berdiri depan pintu, dan kemudian dia nampak mak dia keluar daripada pintu bilik. Dan kemudian mak dia kata, Rara, kau pergi je lah, pergi beli Panadol dekat 7E ke kat mana-mana. Dia cakap macam tu. Kenapa mak? Kata nak bawa ayah pergi klinik. Ayah kau tak nak. Dia kata dia dah pening kepala sangat. Belikan Panadol je. Bahaya ni mak. Dia cakap, pergi klinik je lah mak. Besok tak apa macam ni. Dia dah memang tak nak. Kau tahu lah perangai ayah kau ni. Kalau kita paksa kan, dia marah pula. Kau pergi beli Panadol, bagi dia makan. Besok pagi kalau tak okey juga, kita bawa dia pergi klinik. Yelah Rara ni cakap kan. So Rara ni pun pergi ke arah orang kata meja di depan sofa ni. Dia kata ada kunci kereta dia dekat situ. Dan kemudian dia masuk bilik balik semula, ambil handbag, terus menuju ke pintu rumah. Dan kemudian dia salam mak dia dulu, dan kemudian pergi ke arah pintu rumah, buka orang kata mangga dekat grill apa semua. Dia pun mulakan berjalan pergi ke arah lift dia. Lift yang berada di orang kata apartment dia ni lah. Rumah dia tingkat 9 Jadi dia pun berjalan sampai saja dekat arah lift ni. Dia nampak pintu lift ni terbuka, dan ada seorang orang kata macam perempuan Melayu tau, keluar daripada lift ni. Dan kemudian dia nampak dekat dalam lift tu ada seorang perempuan juga yang sedang berdiri dalam lift. So dia terus cakap, Tunggu. Wait. Dia cakap macam tu kan. Tunggu nak suruh perempuan tu tekan lah daripada dalam. Maknanya pintu ni jangan tertutup dulu. Tapi malangnya perempuan kat dalam lift tu just diam je, buat tak tahu je pintu lift ni tertutup. Dan kemudian bila dia sampai depan pintu, dia kata dia terus tekan orang kata button dekat lift ni untuk pintu lift terbuka kan. Bila waktu dia tekan pintu orang kata button lift ni, dia pandang ke arah sebelah kanan dia, yang mana dia nampak ada seorang perempuan Melayu ni bertudung, pandang ke arah Rara ni dengan muka yang pelik. Dengan muka yang pelik tau. Lepas tu Rara ni macam terus pandang ke arah lift, pintu lift terbuka. Dan kemudian Rara ni terkejut apabila dekat dalam lift tu sebenarnya tidak ada orang. Tak ada seorang pun dekat dalam lift tu. Menyebabkan Rara ni terus pelik. Dia macam terkedu tau. Dia kata tadi, sebab setahu dia lift ni tak sempat bergerak ke atas ke bawah ke, tak sempat. Pintu tu tertutup, dia pun tekan pintu tu buka balik. Macam tu je. Tapi dalam tu dah tak ada orang. So dia cakap dengan budak yang kat sebelah dia ni kan, tadi awak naik lift ni seorang ke berdua? Dia cakap macam tu. Saya seorang je. Tapi tak tahulah, saya rasa seram pula tadi, macam ada benda ikut saya. Dia cakap macam tu. Waktu ni Rara kata bulu roma dia automatik tau, meremang terus. So dia cakap dengan budak ni, awak pasti ke? Ya, saya pasti. Pintu lift pun tertutup, dan kemudian turun ke level G tau. Dia pun berbual dengan budak perempuan ni. Dia cakap, tadi waktu awak keluar, saya nampak dekat dalam lift ada seorang perempuan yang berdiri betul-betul dekat tepi pintu. Akak jangan main-main kak. Tak betul, saya cakap betul ni. Saya nampak ada. Sebab tu saya cakap tunggu. Saya suruh dia tekan button lift tu lah, tapi dia tak tekan. Dia kata tu. Itulah saya pun pelik. Saya ingatkan akak cakap dengan saya. Dia kata sebab budak perempuan ni kan dah keluar. Jadi takkan si Rara ni suruh dia pula tunggu kan. Dia macam tu. So budak perempuan ni pun kata, kak saya balik dulu lah kak. Saya dah rasa betul-betul tak sedap ni. Bulu roma saya dah naik dah ni. Dia cakap tu. Tak apa. Kau pergilah balik dulu kan. Balik. Dia pun jalan pergi balik ke rumah. Yang Rara ni terus tekan button lift. Waktu dia tengah tunggu lift naik ni, dia kata dia memang dah rasa seram dah. Sampai dia kata, rasa macam nak lalu tangga pun ada. Dia cakap macam tu kan. Dia pun tunggu juga sampai pintu lift ni terbuka. Dia masuk dan kemudian dia terus tekan ke level G. Waktu lift ni nak turun, dia kata dia memang rasa sangat-sangat seram waktu tu dekat dalam tu, sebab dia pun seorang-seorang kan. Tapi tak ada apa-apa benda yang berlaku lah. Dia turun ke bawah dan kemudian dia naik kereta. Pergilah dekat ada satu blok yang berdekatan dengan tempat dia ni. Adalah kedai macam 24 jam lah kan. Kedai 7E ke KK Mart ke macam tu. Dia tak tulis lah. Tapi ada kedai 24 jam. Dia pun beli Panadol, ubat-ubat yang berkenaan. Dia pun naik kereta balik. Terus balik ke rumah dia. Waktu dia nak naik ke rumah dia ni, dia cakap dia naik lift juga.
Tapi waktu dia naik lift ni, dia kata dia baca macam-macam dalam, orang kata dekat dalam hati dia kan. Dia baca sambil tu dia pejam mata menunggukan sampai ke level dia ni. Sedangkan sebenarnya tak ada apa-apa gangguan lah waktu dia naik ni. Tapi sebabkan dia dah ternampak tadi tu, dia kata, ish, apa benda yang dia nampak ni, dia cakap macam tu kan. Yelah, tak apa. Bila sampai je dekat pintu, orang kata dekat level dia ni, pintu lift pun terbuka. Dia keluar daripada lift, berjalan masuk ke arah lorong nak masuk ke rumah dia kan. Waktu dia nak masuk ke lorong ni, dia kata dia tergerak hati untuk pandang ke arah lift semula. Jadi bila dia pandang ke arah lift, part ni pun saya rasa seram sebab dia nampak susuk tubuh perempuan yang sama sedang berdiri betul-betul di tempat yang mana dia nampak tadi, iaitu di dalam lift. Perempuan tu berdiri dekat situ, tak berganjak sedikit pun. Sama macam mana dia nampak perempuan ni waktu mula-mula dia nak masuk lift ni tadi. Terus Rara ni macam berlari lah pergi ke arah pintu rumah dia. Sedangkan waktu tu orang kata dah dekat lah sebenarnya kan. Dia lari pergi ke arah pintu rumah dia. Dia buka, masuk dalam rumah. Dia letak ubat atas meja dan kemudian terus masuk ke dalam bilik air lah, cuci muka apa semua. Dia keluar balik, dia nampak mak dia dah berada di ruang tamu. Dan mak dia kata, kenapa ni Ra? Okay, mak dia nampak Rara ni macam lari-lari kan, berlari masuk bilik air apa semua. Dia pun cerita dengan mak dia apa yang berlaku. Dan mak dia kata, tak apalah, nak buat macam mana kan, nasib baik kau tak ada apa-apalah berlaku pada kau. Dan itulah pengalaman seram yang dia sendiri alami. Dan dia kata dia tak pernah alami kejadian sebegitu sebelum-sebelum ni. Dan Alhamdulillah sekarang ni dia pun dah berpindah ke rumah lain dan dia pun dah berkahwin lah. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Rara. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga, yang mana kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Kak Norma. Yang mana Kak Norma ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia sedang memandu seorang diri pada waktu malam. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Kak Norma bagi tahu yang Kak Norma ni ada satu bisnes tau, ataupun perniagaan kecil-kecilan yang mana dia buat bukeh, bunga kan, bunga ke, ataupun buat macam coklat ke, kek untuk majlis hari jadi ataupun anniversary, macam itulah. Dan pada hari kejadian seram ni berlaku, Kak Norma cakap dia dapat satu order. Okey, yang mana order ni adalah berbentuk bunga lah, bunga. Lepas tu ada coklat dekat tengah-tengah, ada bear, macam tu. Order ni pula dah pun orang kata last minute sebenarnya, tapi dia tak boleh nak tolak sebab dia kata hari tu tak ada lagi order tau. So dia terpaksa buat juga, rezeki kan. Dia pun buat dan dia terpaksa hantar apa orang kata bukeh ni malam waktu tu. Dan kebiasaannya malam dia akan minta suami dia tolonglah temankan dia. Kalau penghantaran ni berlaku siang, dia cakap kebiasaan dia akan bawa kereta sendirilah, drive sendiri, hantar dekat rumah customer. Tapi disebabkan malam, jadi dia tak berani sebab dia nak tengok Google Map lagi kan. Sambil tu dia nak drive, so dia minta tolong suami dia untuk temankan dia. Malangnya malam tu suami dia bekerja shift malam. Shift malam tau. So dia cakap tak apalah kalau suami dia tak boleh nak teman, nak buat macam mana lagi, dia terpaksa lah juga kan hantar sendiri. So dia pun lepas maghrib tu, dia kata lepas je solat maghrib, dia terus keluar daripada rumah, start kereta, mulakan perjalanan untuk hantar ke rumah customer dia ni yang terletak di area Kota Damansara. Dia mulakan perjalanan sampai saja dekat area Kota Damansara ni, dia melalui satu jalan yang dia tak tahu nama jalan ni. Cuma dia kata jalan ni gelap dan kemudian orang kata kereta pada waktu tu tak banyak melalui jalan tu. Sedangkan bukannya tengah malam pun, pukul 8 lebih macam tu. So dia kata mungkin jalan ni kurang orang pakai lah. So dia pun tengok dekat Google Map ni sambil dia bawa kereta, dia tengok. Sambil bawa kereta dia tengok kan, jauh lagi ke. Okey, dia pun bawa sampai satu masa dia kata waktu ni dia tengah tengok orang kata Google Map ni lah, tengah tengok Google Map. Okey, straight, lepas tu belok kanan. Okey. Dia pandang je depan, dia kata
ada satu susuk tubuh kanak-kanak perempuan yang sedang berdiri betul-betul dekat tengah jalan, menyebabkan Kak Norma ni tak sempat untuk break pada waktu tu dan kemudian melanggar susuk tubuh ni tadi. Jadi apabila dia langgar, dia kata lepas dilanggar tu dia terus break dan kemudian kereta dia seolah-olah hilang kawalan, hampir terbabas ke tepi jalan tau. Dia berhenti sambil tu tangan dia menggigil sebab waktu tu dia kata dia terfikir aku dah langgar budak ni, dia cakap macam tu. So dia pun tengok dekat cermin pandang belakang ni ataupun cermin sisi kereta ni, dia tengok dekat jalan pada waktu tu tak ada apa-apa pun, tak adalah orang kata tubuh kanak-kanak yang sedang baring ke apa, tak ada. So dia terfikir pula adakah budak tu dekat bawah kereta dia ke, dia cakap macam tu kan. Dia dah macam menggigil tau, dia terdiam, Allahu Akbar, macam mana ni dia katakan. Dia pun ambil telefon dia dan kemudian dia macam nak telefon suami dia pun ada, lepas tu tak jadi. Cemas tau, orang faham-faham je lah dia punya perasaan time tu. Dan entah macam mana selang beberapa waktu ada bunyi kereta polis dekat belakang dia. Yang mana kereta polis macam macam tu kan, bunyi sikit. So kereta polis tu parking belakang dia. Dia pun apa lagi keluar daripada kereta dan kemudian ada salah seorang daripada anggota polis ni keluar daripada kereta peronda polis ni dan kemudian kata, Puan okey ke? Dia cakap macam tu kan. Tuan, tolong tuan, saya tak sengaja terlanggar tadi, dia cakap macam tu. Terlanggar? Puan langgar apa tadi? Dia cakap macam tu. Saya macam terlanggar budak perempuan. Astaghfirullahalazim. Tuan ni cakap tau. Dekat mana? Ni dekat sini, saya tak tahu kat mana budak tu tadi. Dia kata, budak tu puan nampak dekat mana? Dia berdiri betul-betul dekat tengah jalan. Sekejap puan, dia kata macam tu. Dia pun pusing pergi ke arah tingkap sebelah lagi dan kemudian seorang lagi anggota polis keluar. Mungkin dia cakap apalah dengan kawan dia. Kawan ni pun keluar pandang sekeliling dan polis ni terus pergi ke arah kereta tau. Pergi ke arah kereta Kak Norma ni ke bahagian depan dan kemudian dia tengok depan. Saya tak nampak ada apa-apa kemik ke patah pun puan. Itulah, saya betul-betul langgar budak tu tadi, saya tak sempat break. Budak tu tiba-tiba ada dekat tengah jalan, dia cakap macam tu. Anggota polis ni terus pergi dekat tepi kereta Kak Norman dan kemudian tunduk macam orang kata merangkak. Dan kemudian dia kata, Astaghfirullahalazim, dia cakap macam tu. Puan naik kereta, teruskan perjalanan, dia kata. Kenapa? Masuk je kereta. Dengar cakap saya. Puan naik kereta dan kemudian puan terus jalan, dia cakap macam tu. Sebab jalan ni puan keras. Puan mungkin bukan orang sini sebab puan tak tahu. Tapi jalan ni agak keras. Jadi better puan naik kereta dan kemudian teruskan perjalanan. Ke mana puan nak pergi? Puan nak pergi mana sebenarnya ni? Saya nak pergi dekat alamat ni. Okay, so polis semua tengok, okay, alamat ni tak jauh, depan sikit je lagi. Okay, puan teruskan perjalanan. Fokus puan waktu memandu, dia kata macam tu. Oh, baik. Okay. Dia pun masuk dalam kereta dan kemudian dia jalan. Dia nampak polis ni, kedua anggota polis sedang berbual sesama sendirilah. Dan kemudian tak tahulah, mungkin polis tu pun beredar ke, dia tak pasti. Dia teruskan perjalanan sampai ke rumah customer ni, dia pun hantar bukit tu. Dan kemudian muka dia macam tak happy lah. Sampaikan customer dia pun tanya, Akak okey ke? Dia pun cerita dekat budak ni kan, tadi akak macam terlanggar budak dekat jalan, ditunjuklah jalan mana kan. So customer dia ni cakap dengan dia tahu, yang mana dia sangat terkejut waktu tu bila dengar, yang mana customer dia kata, Kak, jalan tu memang keras kak. Selalu orang nampak perempuan melintas, kadang-kadang orang nampak ada budak berdiri tengah jalan. Sebenarnya tak ada kak, laluan tu memang keras. So akak baik hati-hatilah, dia cakap macam tu. Ya ke? Dia kata, alamak, akak takut pula nak keluar balik. Kak Norma cakap macam tu. So customer dia cakap, tak apa kak, sekejap dia pun masuk dalam. Dia masuk dalam dan kemudian customer dia ni keluar sambil pakai tudung dan kemudian ada seorang lelaki ikut keluar. Mungkin suami kepada customer dia ni lah kan. So dia kata, Kak, jom kak, tak apa, saya follow akak daripada depan. Dia kata, tak apa, akak macam ni, saya follow akak. Dia kata, nanti sampai je follow daripada depan saya kata tadi. Bukan, follow daripada belakang. Mana orang follow dari depan? Follow daripada belakang. Nanti bila akak dah lepas kawasan jalan tu, kita orang patah balik. Cakap macam tu. Boleh ke? Boleh. Tak apa, jom. Okay. Kak Norma ni pun drive dekat depan, lalu jalan yang sama untuk keluar. Dan kemudian customer dia ni ikut daripada belakang. Sampai je lepas jalan tu, bila dah jalan dah banyak kereta kan, Kak Norma terus jalan dan dia nampak kereta customer dia ni berhenti dan kemudian U-turn
patah balik. Mungkin nak balik ke rumah balik lah. Dan selepas daripada tu Kak Norma pun teruskanlah perjalanan sampai ke rumah macam biasa. Dan selamatlah, alhamdulillah sampai ke rumah. Dan kemudian sampai sekarang dia duk terfikirlah. Pengalaman ni betul-betul dia tak dapat lupakan sebab dia betul-betul ingat dia dah langgar budak malam tu. Budak perempuan. Tapi rupanya budak perempuan tu tak ada pun dekat tengah-tengah jalan tu. Apa yang dia langgar tu pastilah gangguan lah jin ataupun syaitan yang menyerupai seorang kanak-kanak berdiri di tengah jalan. Dan apa yang polis ni nampak, ini yang Kak Norma cakap, dia tulis dalam email. Dia sangat tertanya-tanya apa yang polis ni nampak. Sebab polis pandang bawah kereta dia, lepas tu polis cakap, "Astaghfirullahalazim, Kak masuk kereta, teruskan perjalanan." Kan? Adakah bawah kereta ni memang sebenarnya tak ada apa-apa, ataupun ada sesuatu yang sedang duduk bawah kereta Kak Norma ni? Itu tanda tanya lah. Dan siapa yang duduk dekat Damansara, saya nak tanya lagi sekali, betul ke ada jalan yang orang kata keras dekat area sana? Saya tak pernah, sejujurnya saya tak pernah sampailah dekat Kota Damansara kan. Dan kita tak boleh terlalu percaya, kita tak tahu kebenaran, sejauh mana kebenaran kisah ni. Tapi pada saya kisah ni menarik. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Kak Norma. Kisah seram kita yang keempat ni pula datangnya daripada pengirim kita yang bernama Najib. Yang mana Najib ni dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia menjadi seorang pemandu teksi. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Najib bagi tahu yang dia ni tinggal di Indra Makota, satu kawasan di area Kuantan, Pahang lah. Dan dia bekerja sebagai pemandu teksi dah lama, lebih kurang dalam 8 tahun macam tu. Dan kisah pengalaman seram ini berlaku dah lama, tahun 2016. Okey. Dan Najib cakap dia sebagai pemandu teksi macam biasalah, dia akan keluar seawal pagi untuk mencari customer kan, dan kemudian balik mungkin akan tengah hari, kadang-kadang petang, kadang-kadang malam. Dia bergantung kepada berapa ramai customer. Dan selain daripada dicari customer, dia juga ada satu cara untuk memastikan yang dia ni ada customer. Yang mana dekat area Kuantan ni, dia cakap banyak orang kata universiti ataupun kampus lah, kampus apa semua kan. Jadi dia sediakan orang kata nombor telefon. Okay, dia bagi pada student-student ni, sekiranya student-student ni nak pergi ke mana-mana, bandar ke, nak pergi beli buku ke apa ke, dia telefon, si Najib ni akan datang bawa budak-budak ni pergi kat bandar. Macam tu lah. Itu salah satu cara. Okey, pada hari kejadian seram ini berlaku, Najib cakap waktu tu musim pelajar-pelajar ni balik semula ke universiti selepas cuti panjang. Jadi korang bayangkan, daripada pukul 11 pagi, Najib kata dia start bawa budak-budak pelajar ni balik ke universiti, patah balik ke stesen bas, ambil lagi student, bawa pergi ke universiti, berlarutan sampailah ke malam. Sampailah ke malam tau. Satu hari dia tak sempat balik ke rumah pun, hanya sempat berhenti makan dan kemudian teruskan lagi perjalanan, dia cakap. Okey, sampaikan punyalah ramai orang kata student ni, sampaikan ada satu lagi teksi, kawan dia yang bawa. Okey, berdua, seorang akan datang, seorang akan jalan terus pergi, nanti yang ni ambil hantar, dua orang. Itu pun sampai malam. Sampai ke satu masa, waktu tu dia cakap dah pukul lebih kurang 11 lebih malam macam tu. Dan dia sebenarnya kalau ikutkan dia dah tak nak dah bawa, sebab dia kata dia dah penat. Tapi disebabkan budak ni telefon, dia kata yelah, siapa nak ambil kan. Dia pun telefon kawan dia, dan kemudian kawan dia cakap, tak boleh, aku dah tak larat Ajib. Dia kata tak apalah, dia memikirkan budak-budak ni dah lah student kan, dah pukul 11 lebih, Kang nak balik macam mana. So dia kata tak apalah, awak berapa orang? Saya lebih kurang dalam 2 orang macam tu. Dia cakap macam tu. Okeylah, tak apa. Dia pun terus orang kata mulakan perjalanan daripada tempat mana dia berhenti ni, pergi ke arah stesen bas. Okey, dia pun sampai saja dekat stesen bas, dekat orang kata tempat nak ambil penumpang ni, dia nampak ada 3 orang pelajar masuk ke dalam teksi dia. Dan kemudian dia tak tanya banyak, dia kata, okey, awak nak pergi mana? Saya nak pergi ke universiti ni. Okey, tak apa. Okey, jom.
Dia pun jalan. Dia jalan ni dia tak banyak cakap, dia cakap. Masa dia bawa kereta dia tak banyak cakap sebab dia dah penat sangat. Dan kemudian bila sampai saja dekat universiti ni, pelajar-pelajar ni turun daripada kereta dan kemudian bayarlah pada dia kan sejumlah amount. Dia pun ambil dan kemudian dia kata okey, terima kasih. Okey, dia pun masukkan duit dekat dalam beg dia. Waktu tu beg dia penuh. Penuh duit tau. Masukkan dalam beg dan kemudian dia letak beg dia dekat bahagian belakang, tempat duduk belakang. Kan, belakang seat sebelah kiri ni. Waktu dia nak letak, dia terkejut sebab dia nampak ada seorang perempuan Cina yang sedang duduk belakang dia. Satu perempuan Cina duduk belakang dia. So dia kata, awak bukan sekali dengan student tadi? Dia cakap macam tu. Bukan. Budak Cina ni cakap. So dia kata, habis tu awak nak pergi mana? Saya nak balik rumah saya. Rumah awak dekat mana? Rumah saya dekat sini. Dia pun cakap lah dekat mana kawasan tu kan. So si Najib ni dia mula duduk pandang ke depan dan dia kata, aduh aku dah penat ni, aku nak balik sebenarnya ni kan. Dengan nak last hantar budak ni je. Tapi alamak, dah orang ni pun dekat dalam teksi. Dia takkan dia nak turun kan. Dah lah perempuan pula tu kan. So dia kata tak apalah. Okey lah, tak apalah, macam ni lah. Rumah awak tadi kat mana? Dekat sini, sekian. Okey, tahu. Jalan nak pergi ke rumah perempuan ni adalah satu jalan nak balik ke rumah si Najib ni. So Najib dia kata tak apalah, saya bawa awak lah juga kan. Bawa. Tapi tak adalah dekat betul rumah budak ni dengan rumah si Najib ni, jauh juga. Tapi di satu jalan lah. So sampai je dekat satu simpang, Najib cakap dia pun masuk ke sebelah kiri. Masuk ke sebelah kiri. Dan waktu ni dia tengok lah dia punya, orang kata Google kan, Google Map ni. Tengok. Dan apps ni seolah-olah macam buffering lah, ataupun loading. Lepas tu error. Kejap error macam tu. So dia kata, apa sal pula ni? Aduh, dia kata kan, dia pun tekan. Kat mana rumah awak tadi? Sebab saya punya ni dah macam orang kata macam dah gila lah. Mungkin daripada pagi kot, dia pun dah penat lah. Dia cakap macam tu kan. So budak perempuan ni kata, tak apa, abang jalan je sampai depan, nanti saya tunjuk. Dia cakap macam tu. Okey, si Najib ni mulalah jalan. Dia kata jalan. Tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai tau. Jalan. Lama ni dia bawa. Lepas tu dia kata lagi, Miss, jauh lagi ke? Dia kata. Penumpang dia pun cakap, depan lagi. Dah nak sampai dah, dia cakap macam tu. Okey, Najib ni bawa. Bayangkan, dia gerak daripada, orang kata stesen bas ni tadi. Dia tengok jam. Sebelum dia pergi ke stesen bas ni, dia tengok jam. Waktu tu pukul 11 lebih malam. Okey, dia hantar budak ni mungkin daripada pukul 12 sampai ke universiti dalam 12 suku, 12.30 macam tu. Waktu dia tengah bawa ni, hantar si perempuan Cina ni, jam dah menunjukkan pukul 2.15 pagi. Jam dalam kereta dia tahu, ataupun dalam teksi dia. Dia pun tengoklah jam dekat telefon dia, pun sama juga, 2.15 pagi. So dia kata macam, tadi aku tengok jam sebenarnya dah pukul berapa? 11 lebih ke pukul 1, dia cakap tu kan. Mungkin dia tersalah pandang jam ke, dia kata kan. So tak apalah, dia pun bawa lagi. Bawa. Dia kata tak sampai-sampai. Sampaikan dia rasa macam fed up tau, sebab dia dah penat. Dia cakap dekat budak ni, Miss, jauh lagi ke? Saya cakap jujur dengan awak ni, saya dah penat. Dia cakap macam tu. Abang jalan depan sikit lagi, dah nak sampai dah. Daripada tadi saya tak nampak pun ada satu rumah kat sini. Dia cakap macam tu. Jalan tu seolah-olah macam gelap. Ada lampu jalan, tapi jalan ni seolah-olah gelap. Tahu. So dia pun jalan lagi. Jalan. Tak sampai juga. Dia cakap, Miss, lagi berapa minit nak sampai rumah you ni? Dia cakap macam tu. Budak ni pun cakap, dah tu rumah saya. Dia cakap macam tu. So bila Najib dengar macam tu, Najib waktu tu pandang ke arah penumpang ni tau. Dia cakap, lagi berapa jam nak sampai? Lagi berapa minit nak sampai kan? Tu rumah saya kat situ. Najib ni pandang ke arah depan. Dia kata dia nampak ada satu kawasan perumahan, rumah-rumah besar tau. Rumah-rumah besar dan kemudian ada lampu-lampu. Dan kemudian Najib ni pelik. Tadi sepanjang aku bawa, aku tak nampak pun ada cahaya. Macam mana tiba-tiba boleh? Tak apalah, Alhamdulillah lah dah sampai. Dia cakap macam tu kan. Dia pun pergilah sampai ke arah kawasan rumah ni. Dia pun berhenti. Dan kemudian dia cakap dengan Miss ni, okay Miss, thank you, dah sampai dah. Dia kata dah boleh turun.
Okey, terima kasih hantar saya, dia cakap macam tu. Budak perempuan ni pun hulurkan duit pada dia. Macam bayar lah kan. So bila dia ambil duit tu, dia terkejut sebab perempuan ni bagi amount dekat tangan dia waktu tu lebih kurang RM300. RM300 tau. So dia tengok tu miss, banyak sangat ni. Tak adalah sampai 300 dia cakap kan. RM40 je, dia cakap macam tu. Saya tak ada duit kecil nak pulang. 100 ni pun dah besar, kenapa sampai 300 ni? Tak apalah, abang ambil lah duit ni, dia cakap macam tu. So tak boleh miss, banyak sangat ni. 300 banyak sangat. Tak apa. Macam ni. Saya pun tak ada duit tukar, dia cakap macam tu kan. So ada tak duit kecil? RM40 je. Tak apa, abang ambil je. Abang ambil, dia cakap macam tu. Tak apa, abang ambil. Jangan macam tu. Banyak sangat ni. Tak apalah, macam tu tak payah bayar lah. Awak tak ada duit kecil, tak apalah. Ambil je duit ni, dia cakap macam tu. Tak apa, abang ambil je. Ini upah abang lah. Sebab abang hantar saya sampai rumah, dia cakap macam tu. So okey lah, dia pun malas nak berdebat lagi. Dia ambil duit tu, dia terus letak dekat dalam beg dia. Dan kemudian budak perempuan ni pun buka pintu kereta dan turun. Okey, bila turun, si Najib ni terus pandang ke arah rumah kan. Rumah tu rumah besar tau. Dan make sense lah kalau perempuan ni banyak duit sebab rumah tu besar. Dia pun pandang ke arah rumah ni. Dia kata rumah ni seolah-olah macam ada langsir, semua ada, tapi gelap. Gelap tau rumah tu. So Najib ni dah mula pandang, rumah ni ada orang ke tak ada orang? Gelap je. Takkan perempuan ni tinggal seorang-seorang, dia cakap macam tu kan. Budak perempuan ni keluar daripada teksi dia ni, berdiri betul-betul dekat sebelah teksi dia. Sambil tu dekat tangan dia ada beg lah. Dan kemudian Najib ni pandang daripada arah cermin sisi ni, dia tengok perempuan ni seolah-olah macam pandang macam tu, pandang ke arah tepi macam tu, pandang ke arah rumah ni lah. So Najib ni pandang, kenapa dia tengok macam tu? Ni kan rumah dia kan, dia cakap. Dia pandang. Rupanya dia terperasan dekat depan, orang kata pagar rumah ni, pagar rumah ni ada signboard yang tertulis for sale, untuk dijual. Menyebabkan si Najib ni, dia terus macam buka pintu kereta. Dia macam toleh ke arah belakang lah, ke arah perempuan ni tadi. Dia kata, you pasti ke ni rumah you? Dia kata macam tu kan. Bila dia pusing je ke arah belakang, Najib ni cakap, demi Allah, dia kata dia sangat-sangat terkejut apabila dia pandang je, perempuan tu dah tak ada. Dan Najib keluar daripada kereta. Dia pandang sekeliling dia waktu tu, gelap, memang gelap, tak ada satu pun orang. Dan kemudian belakang dia hanya ada rumah yang kosong tu. Meremang. Meremang. Minta maaf sambung balik. Dia pun tengok memang dah tak ada orang kat sekeliling dia, hanya ada rumah kosong je dekat belakang dia. Dia terus masuk ke dalam kereta dan kemudian mulakan perjalanan balik untuk pulang ke rumah lah. Waktu dia berjalan kan, dia pandang ke arah cermin sisi kereta dia ni. Dia kata dia memang tak nampak apa-apa depan rumah tu. Gelap, hanya ada gelap pula, kosong, hanya ada lampu jalan je betul-betul dekat depan rumah tu. Dia pun terus balik dan kemudian bila dia sampai rumah, dia dah letih. Dia letih sangat-sangat. Dia kata dia mandi dan kemudian dia terus tidur. Keesokan harinya dia tak bawa teksi, dia cuti hari tu. Dan kemudian dia kira duit, semua pendapatan dia pada hari sebelumnya. Kira memang banyak pendapatan dia pada hari sebelum tu. Kira dan dia kata dia pelik. Dalam beg dia ada 3 keping duit tau. 3 keping duit, yang mana duit ini adalah duit yang orang Cina guna. Cina guna untuk bakar. Saya tak pasti apa nama duit ni, tapi dia tulis dekat dalam email ni, duit tu adalah duit yang digunakan oleh orang-orang Cina untuk bakar. Kononnya nak bagi duit ni pada saudara dia yang dah matilah. Duit tu ada dalam beg dia. Dan dia kata, memang dah terkena lah. Confirm lah, budak ni memang orang kata apa, tak ada. Dan rumah tu pun dia dah tengok semalam kan, kosong, dan dah tulis pun for sale. Dia tak tahu adakah bekas
orang kata owner rumah tu ke, yang dah mati ke, dia pun tak pasti. Dan sampai sekarang dia tak boleh lupakan kejadian seram ni. Pernah berlakulah kejadian seram yang lain, tapi dia kata kejadian seram yang lain setakat bunyi-bunyi, penampakan tepi jalan tu perkara biasa. Ialah mana teksi kan bawa waktu malam dan sebagainya. Tapi ini adalah pengalaman paling pelik dia pernah lalui. Yang mana penumpang ni sangat-sangat misteri, dan kemudian nak pergi ke arah rumah dia ni pun mengambil masa yang sangat-sangat lama. Tahu. Dan itu sajalah kisah dia yang dikongsikan. Minta maaf agak sedikit panjang. Saya tak boleh nak potong sebab pada saya kisah ni menarik. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Najib. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang kelima, ataupun kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Aidin. Dan kisah ni bukan berlaku dekat negara kita, berlaku di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Yang mana Aidin ni ingin berkongsi satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu di dalam perjalanan pulang daripada rumah pacar girlfriend. Girlfriend lah kan. Rumah girlfriend dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Aidin bagi tahu pada hari yang dimaksudkan dia sebenarnya pergi ke rumah girlfriend dia lah untuk berjumpa dengan girlfriend dia. Dia tak boleh bawa girlfriend dia keluar ke, pergi pekan ke, pergi bandar ke, tak boleh. Sebab parents kepada girlfriend dia ni sangat strict. Sebelum kahwin jangan nak bawa naik motor ke, naik kereta ke, jangan. Nak jumpa depan rumah boleh. Macam tu lah. So dia terpaksa akulah kan. Dia pun pergi ke rumah girlfriend dia. Jarak di antara rumah girlfriend dia ni dengan rumah dia ni agak jauh juga. Mengambil masa mungkin dalam 30 hingga ke 45 minit. Perjalanan menaiki motosikal tau, bukan naik kereta. So dia kata dia pun pergi. Dalam perjalanan pergi tak ada apa-apa masalah. Dia pun pergi, jumpalah girlfriend dia, berbual dan sebagainya. Sampailah jam dah menunjukkan pukul 11 lebih malam. Yang mana dia kata dengan girlfriend dia, dah lah nak balik, nak pamit dulu kan, nak balik sebab keesokannya kerja. Jadi girlfriend dia pun okey lah, bye-bye. Dia pun start motor, mulakan perjalanan balik. Dalam perjalanan balik, pada mulanya memang tak ada apa-apa. Sampailah ke, orang kata dia sampai ke kawasan rumah dia. Yang mana dah dekat lah dengan rumah dia ni. Dia melalui satu jalan tau. Yang mana jalan ni jalan kampung, tapi ada lampu jalan. Dia tulis dalam email ada lampu jalan. Dan kemudian banyaklah rumah-rumah waktu tu. Tapi disebabkan dah tengah malam, ataupun dah pukul, dia pukul 11 lebih dia bawa daripada rumah girlfriend dia kan. Mungkin sampai kawasan rumah dia lebih kurang pukul 12 macam tu. So pukul 12 malam, kawasan tu agak sunyi lah. Tetangga-tetangga ataupun jiran dia semua dah tidur. Dia pun bawa motor. Dia tiba-tiba dia ternampak tau, dekat tepi jalan ni macam ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang berjalan. Berjalan. So dia pun mana apasal perempuan ni jalan malam-malam kan, pukul 12 malam, daripada mana perempuan ni? Tak ada motor, tak ada apa kan. So dia pun jalan just nak lintas je lah, sebab dia malah nak tegur perempuan ni. Sebab perempuan ni bukan berpakaian putih ke apa ke, tak ada. Dia hanya berpakaian seperti perempuan biasa yang berjalan kaki. So pada mulanya si orang kata Aidin ni, dia tak fikir apa-apalah. Dia pun jalan. Bila dah sampai dekat dengan susuk tubuh perempuan ni, dia baru perasan di belakang perempuan ni, waktu perempuan ni berjalan, di belakang perempuan ni ada satu tiang yang ada banner tau. Jadi belakang perempuan ni adalah lampu jalan. Bila banner ni terkena pada lampu jalan, akan ada bayangan dekat jalan raya ni. Betul tak? Okey. Tapi susuk tubuh perempuan ni berjalan, kena cahaya juga, tapi tak ada bayang-bayang dekat jalan. Seolah-olah perempuan ni tak ada dekat situ. Menyebabkan bila dia lalu ataupun dia lintaskan perempuan ni, dia terus tengok dekat bahagian jalan. Kenapa perempuan ni tak ada bayang-bayang? Dia cakap macam tu. So dia pun jalan dan kemudian dia rasa macam pelik tau. Betul ke? Perempuan ni ada ke tak ada? Dia kata macam tu. Dia pun berhentikan motor dia. Waktu ni dia kata motor dia dah jauh dah sebenarnya dengan perempuan ni. Kalau dia nampak perempuan ni jauh tengah jalan kaki macam tu.
So dia pun berhenti dan kemudian dia terus toleh ke sebelah kiri dia untuk toleh ke belakang. Waktu dia toleh ke kiri, dia kata dia sangat-sangat terkejut apabila dia nampak susuk tubuh perempuan ni tadi sedang berdiri betul-betul dekat sebelah motor dia. Menyebabkan dia terus pulas motor dia balik ke rumah. Sampai saja dekat rumah, dia turun, dia kata menggigil-gigil dia. Masuk ke dalam rumah, mandi dan kemudian dia terus baringlah untuk tidur. Dan dia kata dia memang betul-betul tak dapat lupakan macam mana wajah perempuan tu dengan mata yang merah. Okay, dan kemudian dengan satu senyuman yang sangat menyeramkan. Pelik macam mana perempuan tu boleh sampai kat sebelah motor dia. Sedangkan dia sebenarnya dah jauh dah dengan perempuan tu. Kalau perempuan tu berlari pun, daripada arah ataupun daripada jarak dia nampak tadi tu, perempuan ni akan sedang berlari ke arah dia. Tapi masalahnya perempuan ni bila dia pandang dah sampai dekat tepi motor dia. Sudah pastilah dia kata ini bukan manusia, ini adalah gangguan jin ataupun syaitan yang dia pernah kena. Alhamdulillah tidak ada sebarang kemalangan ke apa, tak ada. Dan selepas daripada tu, kalau dia pergi berjumpa dengan girlfriend dia, dia takkan balik selewat itulah. Tengah malam ni dia tak balik dah. Biasa dia balik awal. Dalam pukul 10 dia dah lalu jalan tu. Dan biasanya pukul 10 akan ada lagi lah jiran dia akan duduk dekat luar rumah, mengopi ke, macam tu. Tapi pukul 12 memang dah sunyi lah kan. Mana-mana kawasan taman kat sini pun, jangan kata kat Indon, dekat sini pun akan senyap lah. Orang semua dah tidur kan. Itulah pengalaman seram ringkas yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Aidil. Walaupun ringkas, tapi pada saya sangat menyeramkan. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan dalam channel saya ni. Dan sebelum saya akhiri video saya ni, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong saya, yang dah subscribe. Saya sangat-sangat ucap terima kasih lah. Sebab disebabkan anda semua, channel saya ni dah pun mencecah 6,000 subscriber. So Alhamdulillah, tanpa orang kata sokongan anda dan tanpa keizinan daripada Allah SWT, benda ni tak akan berlaku lah. Terima kasih lagi sekali. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.